Alright, A, majority kawan-kawan kita jawab dia spiral galaxy atau galaksi berpilin. So jawapan dia ialah betul Okey, sistem suria ingat untuk Milky Way, galaksi Bima Sakti iaitu galaksi kita lah. Nama galaksi atau jenis galaksinya lah galaksi berpilin. Okey. So, nombor 14. Sesuatu asteroid beredar mengelilingi matahari. Apakah jalur asteroid di antara dua planet? Apakah dua planet itu? Okey. So, B Ada kawan-kawan kita jawab sebagai B. Okey, tak apa. Lain boleh cari dulu jawapan. Nanti kita akan cek. Okey, B. Majoriti saya tengok jawapan. Jawab sebagai B lah. Alright. So, suatu asteroid beredar mengelilingi matahari. Pada jalur asteroid itu di antara dua planet. Apakah dua planet tu? So, dalam kita punya Bima Sakti ni, dia ada satu macam pusingan lah yang mengikut matahari, mengelilingi matahari. Macam mana kita bumi semua ni. So, dia duduk di antara dua planet. So, planet tu ialah Marikh dan Mushtari ataupun Mars and Jupiter lah. Alright. So, bumi, Marikh, lepas tu ada asteroid. Ada asteroid. Kadang-kadang kita panggil asteroid belt. Okay, tali asteroid. Asteroid beredar mengelilingi dia, lepas tu baru ada Jupiter atau Mushtari. Nice. Next, bibir adalah sangat peka terhadap sentuhan kerana bibir mempunyai lapisan epidermis yang nipis, mempunyai sedikit lemak di bawah dermis, mempunyai reseptor sentuh yang lebih banyak berwarna merah. A. Okey, ada kawan kita jawab A. So ada A dan ada C lah. Alright, C. Ada A, ada C.
C. Tak ada orang ambil B dengan D. C ya. So, saya balik. Bibir sangat peka terhadap sentuhan kerana bibir. So sekarang ni kita cerita pasal sentuhan lah, deria sentuhan. So bila cakap pasal deria sentuhan, dia akan ada satu benda nama dia ialah reseptor. Jadi jawapan dia ialah mempunyai reseptor sentuh yang lebih banyak. Okey. Dia sebenarnya tak ada masalah in terms of benda-benda lain ni. Benda-benda lain ni tak efek lah. Merah ni sebenarnya sebab darah. Fat ni pun tak ada efek sangat. Epidermis pun tak ada efek sangat. In terms of dari segi untuk sentuhan lah. Tapi disebabkan reseptor ialah satu organ. Bukan satu organ, maaf. Satu tisu. Okay. Reseptor ialah satu jenis sel ataupun tisu dalam badan. Di mana fungsi dia khas untuk menerima apa-apa. Dia nak menerima sesuatu. Semua benda yang menerima sesuatu nama dia reseptor. Okey, nombor 16. Penyataan manakah yang betul mengenai jantung manusia? Mengenai jantung manusia. Darah beroksigen dipam ke aorta. Vena cava mengangkut darah teroksigen ke vertical carry. Arterium kanan mempunyai dinding berotot yang paling tebal. Darah beroksigen daripada peparu memasuki arterium kiri melalui arteri pulmonar. Okey. Okey, ada A, ada C. Tak apa, cari dulu nanti jawab semua. Okey, ada A, ada D, ada C, ada beberapa lah. Dia berkenaan dengan jantung manusia. Jantung manusia. Alright, ada A, ada B, ada C. Okey. So, penyataan manakah yang betul mengenai jantung manusia? Jawapan dia ialah A. Okey, iaitu darah beroksigen dipam ke dalam aorta. Saya tahu ada mungkin kat sini cakap macam sekejap. Kenapa ke dalam aorta kan? Bukan ke daripada paru-paru masuk ke jantung, jantung pergi ke seluruh badan. Dia just melalui aorta untuk pergi ke seluruh badan kan. Biasanya sebab this is the most logik yang paling logik lah. Yang betul. Okay, salah satunya statement yang betul kat dalam ni. Macam Vena cava, dosen tu
dibawa ke ni. Vena cava mengangkut darah teroksigen ke ventricle kiri. Okay, first of all, betul, vena cava memang mengangkut darah teroksigen. Betul, itu tak salah. Cuma dia tak bawa kepada ventricle kiri. Dia bawa ke, vena cava bawa ke mana? Aorta tu apa? Okay, tak apa, sekejap. Vena cava mengangkut darah terdioksigen ke ventricle kanan. Atrium kanan. Ke atrium, sorry. First of all, dia bukan, yes, dia bukan kiri. Betul. Second, dia tak bawa ke ventricle terus. Dia bawa ke atrium dahulu. Betul kan? Atrium kanan. Atrium kanan mempunyai dinding berotot paling tebal. Mana bahagian otot yang paling tebal? Left ventricle. Ventricle kiri sebenarnya. Okay. Bahagian ventricle dan belah kiri. Belah yang pump darah. Yang oksigen lah. Darah oksigen daripada peparu memasuki atrium kiri melalui arteri pulmonari. Dia bukan arteri pulmonari, dia apa? Vena pulmonari. Yes. Okay, vena pulmonari. Okay, kepada yang tanya tadi saya ada terbaca, apa itu aorta? Aorta ialah satu bahagian di hujung selepas ventricle kiri, di mana kawasan tu satu cabang salur darah yang membawa kepada keseluruhan badan. Okay, tak apa. Saya cuba untuk lukis. Basically kita punya jantung kita ni macam ni lah, lebih kurang atrium, left ventricle, aorta. Masuk atrium, sorry. Atau sekejap, daripada saya tunjuk macam ni, baik saya tunjuk macam ni kejap. Okay. Saya nak nyentuh aorta tu. Okay, yang merah tu ialah darah yang ada oksigen, yang biru tu ialah darah yang tiada oksigen. So aorta tu dia macam satu salur selepas ventricle sebelah kiri. Okay, ventricle sebelah kiri, left ventricle, ventricle sebelah kiri naik ke atas, dia ada satu bahagian nama dia aorta. Dia bukan arteri lagi. Okay, dia masih belum arteri. Dia aorta baru terpecah kepada arteri. Arteri itu yang dia ada tunjuk-tunjuk keluar tu. Itu arteri. Itu aorta. Alright. Next, soalan 17. Rajahana menunjukkan satu tindak balas. Satu tindak balas. Anatromi hidroksida, ada cawang polystyrene, ada. Antara berikut yang manakah tindak balas yang ditunjukkan? Endotermik, exothermic, neutralization, endotermik, exothermic, peneutralilan atau pemendakan. Okay.
Ada B, ada D, okey. Okey, ada B, ada B, ada D, ada B. Okey. So, saya nampak ada yang D, pemendakan, ada yang eksotermik. Okey, kita baca. Raja 16 menunjukkan satu tindak balas. Antara berikut yang manakah tindak balas yang ditunjukkan? Di antara empat ni, mana satu tindak balas yang ditunjukkan? Okey. Sodium hydroxide, kalau dicampurkan dengan air, okay, polystyrene cup ni tak mainkan peranan sangat sebenarnya. Okey, polystyrene cup, cawan polystyrene ni tak mainkan peranan sangat. Yang penting ialah natrium hydroksida dengan air. Bila dua tu bercampur, dia satu proses tindak balas berlaku di mana kita panggil proses tu ialah exothermic, di mana dia mengeluarkan haba. Okay, dia mengeluarkan haba, so jadi panas sikit lah. Air tu dia akan panas sikit. Biasanya kita tak nampak pun, kita pun tak rasa, tapi dia akan panas sikit. Alright. Now next, soalan nombor 18. Berdasarkan rajah 7, hitung tenaga keupayaan kenyal bagi spring itu. Alright, 6 cm, 26 cm, 50 New. Alright, ada yang B, ada yang A. Okay.
Yes. Yes. Formulir ialah separuh F X. Okey, untuk 18. Saya bagi tahu awak dulu jawapan dia. Nanti saya akan share ke awak semua berkenaan dengan macam mana cara nak calculate dia. Alright. So, berdasarkan darjah 7, hitung tenaga kupas yang kenyal bagi spring. Kita ada 20 cm untuk initial dan seterusnya dia berubah menjadi 26 cm apabila kita letak 50 Newton dalam tenaga dia lah. Daripada situ, kita akan jumpa tenaga kopai ni dan potential energy dia sebanyak 1.5 Joule. Okay, 1.5 Joule. Tak apa, this one nanti saya akan tunjuk dalam group on how do you guys calculate this one. Alright. So next, kita masuk ke soalan nombor 19. Antara berikut, manakah partikel yang antara berikut zarah yang manakah ianya adalah ion positif. Okay. Right, D. Majoriti jawab D Apa? Saya bagi kawan-kawan tahu check dulu. Dia dah check.
Macam mana buat soalan nombor 19? Okey. Tak apa. Basically sekarang ni majoriti jawab, jawapan dia ialah D lah. Majoriti jawab jawapan dia adalah D. Are we too fast? I think we are kind of too fast, but it's fine. Okay, antara berikut yang manakah zarah yang ion positif? Okay, antara berikut manakah zarah ion positif? Now, siapa ingat macam mana kita nak tahu sama ada suatu atom tu berubah menjadi ion positif ataupun berubah menjadi ion negatif? Pakai je lah faham. Siapa ingat? Oh, tak belajar lagi. Alright. Oh, wait. Oh, okay. Tak apa. Alright. So, proton kenal? Elektron kenal? Kenal tak apa tu proton? Kenal tak apa elektron? Sebelum tu saya nak confirm. Kenal kan? Okay, kita kenal kan apa tu proton, kita kenal apa elektron kan? Kenal kan? Alright, good. Now, make it easier. So, jawapan dia ialah sebenarnya D. Kepada siapa yang jawab D, tahniah. Betul. Alright, now. Macam mana kita nak tahu satu-satu ion tu adalah positif? First, kita nak kena kenal pasti apa sebenarnya maksud proton, apa sebenarnya maksud elektron. Sebab kalau awak tahu, so it's make it easy lah. Proton ni ialah berapa banyak, proton ni ialah satu jenis tenaga yang ada dalam, satu jenis tenaga yang ada dalam apa? Dia dalam apa? Yang menderma. Yes. Yang menderma elektron ion ialah positif. Betul. You're absolutely right. Memang betul lah tu. Statement tu memang betul. Okay, proton ialah berapa banyak. Dia ada satu macam kuantiti lah. Kuantiti yang ada di dalam nukleus kita. Setiap atom contoh hidrogen ke, oksigen ke, dia punya nukleus dia punya center dia, tengah-tengah, pusat dia. Proton. Okay. Dan benda yang mengelilingi dia tu, kan ada benda yang mengelilingi dia kan? Benda yang mengelilingi dia ni, itu namanya ialah elektron. Okay, benda yang mengelilingi keliling ni nama dia ialah elektron. Alright. So, sekarang ni, kita nak kena ingat, proton dan elektron kedua-duanya mempunyai cas. Alright, elektron dan proton kedua-duanya mempunyai cas. Di mana proton ialah cas positif dan elektron ialah cas negatif. Okay, cas negatif. Nah, kalau awak ingat balik dalam periodic table, okay, periodic table, kan contoh kita ada oksigen. Contoh lagi apa? Kita ada katakan hidrogen lah katakan. Hidrogen. Kebiasaannya kita just tulis macam tu, betul? Aluminium kita just tulis Al. And aluminium kita just tulis Al. Ferrum untuk besi kita just tulis Fe. Apa lagi yang standard. Okay, saya ambil satu noble gases lah. Helium. Okay, contoh saya ambil helium. Okay. So basically setiap satu atom ni ada yang ke dalam keadaan di mana dia dah stabil. Contoh macam yang helium lah satu jenis yang stabil kan. Dia takkan boleh kongsi-kongsi, dia tak ada reaktif dengan apa-apa kawan. Kan? Dia tak reaktif apa-apa lah. Dan ada yang tak stabil, contoh macam oksigen, hidrogen, ferrum, aluminium. Dia orang semua ni tak kita panggil tak stabil lah. So dia sentiasa nak stabilkan diri dia sendiri. Jadi antara cara untuk dia orang stabilkan ialah ada dua cara. Sama ada dia boleh memberikan elektron dia. Okey, sama ada dia boleh bagi elektron dia kepada orang, kepada atom lain supaya dia boleh stabil, atau dia boleh terima elektron. Okey, proton tak berubah. First of all kita kena faham, sebab proton ni dalam nukleus, dia duduk kat tengah-tengah, so dia tak berubah. Yang boleh digerak, yang boleh keluar, yang boleh masuk daripada atom tu hanyalah elektron sahaja. Okay.
So elektron ada masa dia boleh bagi ke orang lain, dia boleh kongsi ke orang. Ataupun dia boleh terima lah, dia boleh ambil daripada orang. Saya ambil dua contoh yang paling mudah dekat sini ialah yang paling kita kenal. Kita ambil oksigen dan kita ambil hidrogen. Okay. Hidrogen dia tak stabil. Hidrogen adalah satu jenis atom yang tidak stabil. Kalau dia sebagai hidrogen, dia satu atom yang tidak stabil sehingga dia terima satu elektron. Sekurang-kurangnya dia kena terima satu elektron. Bukan sekurang-kurangnya lah, dia kena terima lah, saya nak cakap. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Dia kena terima satu elektron supaya dia stabil. Oksigen pula, dia terlalu banyak elektron. Untuk diri dia sendiri, dia macam aku ni dah banyak sangat dah. Kan? So aku stres. Dia tak stable. Macam aku nak kena bagi ke orang, Dia penderma sikit lah. Oksigen dia terlalu banyak elektron bersama dengan dia. So untuk dia stabil, dia kena keluarkan sekurang-kurangnya 2 elektron. Saya tulis E sahaja sebab biasanya elektron kita just tulis sebagai E lah. Kita kena keluarkan 2 elektron. Now, apabila kita panggil dia oksigen SN oksigen, apabila kita panggil dia oksigen sebagai oksigen sahaja ataupun hidrogen sebagai hidrogen sahaja, kuantiti proton di atom dia dengan kuantiti elektron yang mengelilingi dia. Okay, contoh saya ambil hidrogen ni dia satu je. So basically, nukleus ni ada satu proton, saya tulis satu P. Di keliling dia cuma ada satu elektron. Okay, X. X ni menandakan satu elektron lah. So bila ini adalah negatif kan, kita ingat elektron ialah negatif, proton ialah positif. So dari situ, ianya tak ada charge lah. Sebab satu negatif dekat luar, satu positif dekat dalam. Okay, ini hidrogen. Oksigen 16 juga. 2, 8, 10. 11 ke 18? 18, bukan 18. Yang saya baca balik. Saya lupa dia punya ni. Oksigen. How much do you have? 16. Sekejap, saya baca balik. Kenapa orang di sini? Saya tersilap oksigen dengan ni. Sekejap Jadi 60. 8. Oh ya, grup 16, sorry. Kalah. Dia ada 8. Betul. Yang saya baca balik. Plus otomatis. Sekejap. Wait. Saya silap contoh untuk this one. But that one because H2O bukan ionic compound. Cuk. Okay. I need to reverse a bit. Now. Saya tersilap. Saya ingat tadi saya terbayangkan H2O, but actually it's not H2O.
Sebab H2O dia bukan ionic bond. Bila ianya bukan ionic bond, dia tak akan jadi ionic. Dia tak akan jadi ion. Dia akan jadi dia compound. Okay. Dia different. H2O is different. So actually the one yang confirm. Okay, this one saya confirm. Saya patut ambil ni. NaCl. Okay. Sodium chloride, kita punya garam, itu sejenis ionic bond. Di mana Na dia akan keluarkan satu elektron supaya dia stabil dan chlorine. Sodium chloride. Ya, chlorine. Chloride. Kenapa malam ni saya macam serabut sikit je? Yes. Chloride. Chlorine. Cl. Apa nama Cl? Chlorine. Yes, it is chlorine. Okay. Panggil dia sodium chloride. So saya macam sekejap. Chlorine, Cl, dia perlu terima satu elektron. Dia perlu terima satu elektron untuk dia menjadi stabil. Okey. Sodium dia perlu keluarkan satu elektron untuk dia stabil. Chlorine dia perlu terima satu elektron untuk dia stabil. Di mana dalam mana saya punya tadi? Na11 Cl17. Okey. Na proton dia ada 17. Maksud dia elektron dia pun ada 17. Dan klorin proton dia ada sebanyak Astaghfirullahalazim, terbalik. Yang ni 17. Saya nampak 17 tadi. Okey, malam ni saya tak ni sangat. Sorry. Sodium ada 11 proton. Okey, sodium ada 11 proton, ada elektron sebanyak 11. Klorin ada 17 proton, maksudnya elektron dia pun 17. So sodium kalau dia nak stabil, dia nak kena buang satu elektron yang menyebabkan elektron dia tinggal 10. Dan sodium tadi. Klorin pula kalau dia nak stabil, dia kena terima satu elektron yang menyebabkan elektron dia menjadi 18. Disebabkan kita tahu tadi proton charge dia ialah positif, elektron charge dia ialah negatif. Apabila sodium dengan proton 11 yang charge positif menghilangkan satu elektron dia supaya dianya stabil, menyebabkan, saya pindah sebelah kanan, sodium akan bercas positif. Dia akan berubah menjadi charge dia positif sebab proton dia banyak. Klorin pula dengan alasan yang samalah. Sebabkan 17 dia tak stabil sebenarnya. Elektron 17 dia tak stabil. Dia perlu terima satu elektron menyebabkan elektron dia menjadi 18. Okey, menyebabkan elektron dia menjadi 18. Apabila proton dia 17, elektron dia 18, menyebabkan klorin menjadi charge ion negatif. So, basically untuk saya mudahkan semua benda ni, untuk sesuatu zarah, untuk sesuatu atom itu menjadi ion positif, alright. Untuk sesuatu zarah itu untuk menjadi ion positif, proton mesti lebih tinggi
daripada elektron. Okey. Proton mesti lebih tinggi daripada elektron. Untuk dia menjadi ion negatif, dia punya proton mesti lebih rendah daripada dia punya elektron. Okay, so this one maksudnya apa-apa pula benda ni proton 9. 9 apa? Ferrum. Bukan ferrum. F. Fluorine. Okay. Yang ni adalah bercas negatif disebabkan elektron dia lebih banyak daripada proton. 13. Apabila sama bermaksud ianya cas neutral. Dia tak ada cas lah. Cas dia neutral. 17 menjadi 18. Ianya adalah cas negatif. Ini klorin tadi. Okay, jadi chloride. 20, 18 apabila proton lebih tinggi daripada elektron, baru dia berubah menjadi ion positif. Okey. Untuk pemahaman, yang saya cakap ni untuk pemahaman sebab istilah dia, kawan awak ada tulis, istilah dia betul. Dari segi pemahaman, untuk awak tahu ianya negatif ataupun ianya positif. Untuk pemahaman, dari segi negatif, proton mesti lebih rendah daripada elektron. Kalau sama, maksudnya neutral. Kalau proton lebih tinggi pada elektron, bermaksud ianya adalah positif. Istilah sebenar dalam chemistry, apabila kita menyebut berkenaan dengan bertukarnya cas menjadi positif, istilah dia ialah menderma. Derma apa? Elektron. Now, kalau positif. Kalau negatif, istilah ialah menerima elektron. Okay, ni istilah dia. Nak jadi positif, dia derma, dia keluarkan elektron. Nak jadi negatif, dia menerima atau dia ambil elektron. Istilah yang sebenarlah. Untuk kalau kita lihat pemahaman je tadi, tengok nilai proton, tengok nilai elektron. Kalau proton lagi tinggi maksudnya positif, kalau elektron lagi tinggi maksudnya negatif. Sebab cas yang ada pada asalnya. Di mana cas positif dekat proton dan cas negatif dekat elektron. Alright. Tapi panjang sebenarnya, saya pusing tadi. Nak cakap sikit je. Sebab tadi saya tersilap dengan hydrogen bond. This one is actually hydrogen bond. And it's covalent. So it's different. But it's non-metal. It's non-metal. Alright, next. Soalan nombor 20. Lapisan manakah yang paling panas dalam struktur matahari? Kromosfer, fotosfer, core atau corona? C, alright. Ada C, ada A, ada D, ada A. Okay.
Ah, C, C, D, A. C, A. Okay. Uh, Basically kebiasaannya bila kita dapat satu planet atau satu bintang lah Satu planet ataupun satu bintang. Bila cakap pasal struktur yang paling panas dan dia diletak kat situ trust atau core dia, trust dia, bermaksud itulah yang paling panas. Okay. Jadi sebenarnya this one kalau tanya saya lah, it's a bit of macam kita boleh panggil soalan bonus lah sebenarnya. Saya jujur saya cakap. Bila cakap pasal struktur sesuatu planet ataupun sesuatu bintang, in this case matahari adalah satu jenis bintang kan. Planet dan bintang, saya cakap pasal planet dan bintang sahaja. Bila cakap pasal struktur yang paling panas, automatik kita tahu ianya thrust dia. Okay, thrust dia paling panas. Persoalan ni kenapa thrust dia paling panas? Disebabkan graviti. Okay, apabila kita ada satu pusat di mana semua graviti, tarikan graviti sangat kuat dan sangat mampat di tengah-tengah, betul-betul kat tengah-tengah dia tu, menyebabkan lava. Lava tu sebenarnya besi. Besi yang terkumpul tu jadi cair. Okay. Dia satu jenis besi yang sangat dekat sentral, dekat tengah-tengah ni besi yang banyak, menyebabkan suhu dia sangat tinggi. Sebab tekanan graviti yang sangat kuat. Okay. Saya cakap ni untuk planet dan bintang. Kepada siapa tadi mungkin tanya macam sekejap. Kata macam tu black hole macam mana? Sebab serutan graviti black hole lagi tinggi. Jujur saya tak berapa pasti black hole macam mana. Adakah tengah dia sangat panas ataupun tidak. Yang saya tahu dia mengeluarkan radiasi dan dia menyedut juga. Nama radiasi tu Hawking radiation lah. Radiasi Hawking. Dan dia menyedut sampai cahaya ke tengah. Dan graviti dia lagi jauh lebih kuat lah sebenarnya. Adakah ianya panas? Saya tak boleh cakap ini. Yang saya cakap ni untuk bintang. Saya cakap ni untuk dua benda. Bintang dan planet. So core lah. Alright, itu prediksi. Okay, before kita habis. Saya nak patah balik sekejap dekat sini. Now. Saya sebenarnya lost saya punya calculation dia. Okay. So, calculation ni macam ni. First, untuk keupayaan kenyal, elastic potential, saya tulis PE. Potential energy. Saya tulis PE ya. Formula dia ialah 1 per Allah Akbar. Formula dia ialah saya tulis P sahajalah. Okay. Formula dia ialah 1 per 2 F X. Okay. F ni dia punya berat lah, tenaga dia. X ni ialah dia punya berapa banyak yang ditarik. Okay. Berapa banyak yang kita tarik, differential. Perubahan daripada dia statik sampai ditarik lah, berapa banyak ditarik. Satu benda kita ni ingat, yang ni dia mesti dalam meter. Yang ni adalah dalam sentimeter, so dia mesti dalam meter. Okay. So daripada situ, kita boleh carilah dia punya P yang kita nak cari. P iaitu 1 per 2 darab dengan 50 darab dengan this one ialah 26, kita akan dapat 6 cm ataupun 0.06 meter. Kan? 6 cm bersama dengan 0.06 meter. So darab dengan 0.06 meter. So kita akan dapat jawapannya ialah 1.5 Joule. 1.5 Joule. Okey.
tutup pengiraan nombor 18 tadi lah. So core and kita akan masuk bahagian B. Okay. Sekarang dah pukul 9.56. So kita masuk bahagian B minggu depan boleh? Sebab kalau kita masuk Boleh. satu soalan, lepas tu dua soalan dan Boleh. test.